Assalamualaikum. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita bab yang terakhir, iaitu bab 13. Okey. Bab 13 ni iaitu kebarangkalian mudah. Okey, dia simple saja. So, tajuk ni kamu kena faham sebabnya dia ada kaitan untuk tingkatan 4. Sebenarnya bab matematik ni, pelajaran matematik ni dia ada bersangkut paut. Kalau belajar form 2 macam kamu ni, tajuk ni dia ada kaitan dengan form 4. So tajuk ni jangan dianggap leceh-leceh ke apa. Dia memang orang kata penting. Dalam SPM pun dia ada kelak lah periksa. So maka dia memang gabungan daripada tingkatan 2 dan tingkatan 4. Maka dia memang 8. Memang banyak. So jadi kamu kena fahami apa yang diajarkan. Okey, so jadi kita sambung. Okey, dalam tajuk ni kamu kena faham ruang sampel. Apa yang dimaksudkan dengan ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, jadi kesudahan, semua kesudahan. Okey, kalau kamu tengok ni macam tak apa faham, tak apa, kita tengok contoh kamu akan faham. Okey, peristiwa ialah set kesudahan. Sama ni perkataan ni, set kesudahan. Okey, beza dia ialah ruang sampel ni set semua kesudahan, tapi peristiwa ni set kesudahan ialah sebahagian kecil daripada ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu. Okey, dia ada bagi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, so jadi cikgu dah cakap tadi, ruang sampel ni ialah set semua kesudahan, semua sekali. Tapi peristiwa ialah set kesudahan sebahagian daripada ruang sampel. Okey, sekarang kita tengok contoh lah lebih mudah. Nanti kamu akan jumpa perkataan ruang sampel. Okey, nanti kita tengok. Okey, kita baca soalan. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Okey, ada perkataan sempurna. Senaraikan kesudahan yang mungkin. Okey, dia suruh senaraikan kesudahan dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Okey, nyatakan bilangan unsur. Okey, selain daripada bab ni ada kaitan dengan tingkatan 4, bab ni juga ada kaitan dengan set. SET. Set kamu belajar dekat tingkatan 1. Nanti dia akan ada sambungan tajuk ni di tingkatan 4. Okey, so kalau kamu tak apa faham bilangan unsur, ruang sampel, kamu kena balik tengok buku form 1. Okey, kalau buku form 1 bab 12 kalau tak salah cikgu. Okey, bab yang belakang-belakang. Okey, form 1 ada 13 bab. Okey, so jadi kita tengok. Okey, satu huruf dipilih secara rawak. Okey, satu huruf akan dipilih daripada perkataan ni. Okey, so jadi senaraikan kesudahan. Okey, jadi kesudahan kita, kesudahan ialah perkataan tu lah, perkataan sempurna. Jadi SEMPURNA. Okey, so kesudahan ialah senarai. Kesudahan ialah senarai daripada perkataan tu. Sebabnya satu huruf dipilih secara rawak. Okey, syarat ni lah syarat dia. Satu huruf akan dipilih secara rawak. Ini ialah syarat dia. Tadi kan kita ada perkataan peristiwa tu, dia ada memenuhi syarat tertentu. Okey, tak apa. Seterusnya tulis unsur dalam ruang sampel. Okey, ruang sampel pula. Tadi kita ada perkataan ruang sampel. Ruang sampel ini kita akan wakilkan dengan huruf S. Okey, ruang sampel ni kita akan tulis dalam bentuk set. SET, set pelajaran tingkatan 1. Okey, so jadi ruang sampel tengok balik. Maksud dia set semua kesudahan. Tadi kesudahan kita ialah perkataan sempurna. Jadi ruang sampel ialah semua kesudahan. Jadi kita akan tulis dalam bentuk kurungan yang comel. SEMPURNA. Kalau diberi perkataan lain,
macam contohnya, kalau ada huruf perkataan yang lain, huruf dia sama, macam A ada 2 kali, kamu hanya tulis sekali saja. Okey, kamu faham? Okey, so jadi ruang sampel kita wakilkan dengan huruf S besar, ada sama dengan, dan simpul, buka kurungan yang cantik, yang melengkung-melengkung ni. Ni kurungan dia tak boleh buat kurungan biasa, dia kena kurungan yang melengkung-melengkung ni. Okey, so jadi di dalam ruang sampel ni, dalam kurungan ni dia panggil unsur. Okey, sekarang kita dah settle senarai kesudahan dah, tulis unsur pun sudah. Dalam ruang sampel kita kena buat bilangan unsur. Bilangan unsur kita dah belajar sebelum ni. Kita akan tulis N, S. N ni bilangan, X ni merujuk kepada set kita ni lah. S kita ruang sampel kita wakilkan S, jadi kita panggil set S. Okey, so kita kena bilang lah, sebab N tu dia tanya bilangan unsur, jadi kita kena bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, N ni merujuk kepada bilangan, so kita kena bilang huruf ni ada apa? Ada 7. Ini adalah bilangan unsur S ataupun ruang sampel. Okey, kita sambung contoh ni. Okey, contoh ni ada dalam buku teks muka surat 283. Okey, satu nombor dipilih secara rawak. Okey, syarat ni nombor pilih secara rawak. Tapi nombor dia nombor perdana 20 sampai 21. Okey, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel tadi. Nyatakan bilangan. Sama macam tadi, dia nak kesudahan, dia nak tulis unsur, dia nak bilangan unsur. So jadi kamu kena tengok, kena cari nombor perdana. Nombor perdana apa maksud? Nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, kita start dengan 20. Dia kata antara 20 hingga 40 kan. Okey, kalau 20 sebab dia boleh bagi 2, dia out. Lepas tu 21 boleh bagi sifar 3, out. Lepas tu 22 genap. Okey, cikgu tulis lain lah. 20, 21, 22. Okey, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Lah ni kamu buang hak mana yang boleh bahagi dengan sifar 2, yang ada kaitan dengan sifar 2. 20 out, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 34, 36, 38, 40. Okey, so dah buang dah separuh dah. Okey, 21 boleh bagi sifar 7, boleh bagi sifar 3, jadi bukan. 23 boleh bagi sifar lain, tak ada kan. So 23 ya. 25 boleh bagi sifar 5, jadi out. 27 boleh bagi sifar 9, boleh bagi sifar 3, out. 29 tak ada, jadi ya. 31 tak boleh bagi sifar lain kecuali dirinya dan sendiri dan nombor 1. 33 boleh bagi sebelah, out. 35 sifar 5 kan, out. 37 tak ada kan, bagi sifar 3 boleh. 27 kalau sifar 3, ya. 39 boleh bagi sifar 3 kan, out. So ada 4 saja. Jadi kesudahan dia ialah nombor 23, 29, 31 dan 37. Okey, settle untuk dia nak kesudahan. Tulis unsur dalam ruang sampel. Jadi kalau kamu tak mau tulis perkataan ruang sampel, kamu tulis S saja pun sudah memadai. Jadi unsur kita tulis 23, 29, 1, 37. Okey, ni setiap unsur dalam ruang sampel ni dipisahkan oleh koma. Wajib barona ni, wajib kena tulis koma ni. Okey, koma simple tak apa, calik macam tu je tak apa. Okey, so jadi bilangan unsur. Jadi N huruf apa? S lah. Bilangan ruang sampel. Bilang ada apa? 1, 2, 3, 4. So ada 4. Siap, kita dah jawab semua dia. Okey, sekarang kita tengok contoh lain. Muka surat yang sama. Muka surat 283.
Okey, so sebuah koperasi sekolah menjual pensel. Jual pensel jenama P. Manakala pemadam yang dijual warna merah, biru, hijau, biru dan kuning. Palin ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam daripada koperasi tersebut. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Palin. Nyatakan bilangan pasangan. Okey, bilangan pasangan ni maksudnya bilangan unsur lah. Okey, so jadi apa yang kita nak buat, dia nak dalam bentuk gambar rajah pokok. Okey, so kita buat ya. Okey, ini adalah gambar rajah pokok. Dia jual sebatang pensel. Dia kat koperasi tu jual pensel. Ada pemadam, ada banyak color. 4 color, merah, hijau, biru, kuning. Okey, so jadi Palin mungkin akan membeli pensel, label dia P. Pensel jenama P. Okey, jadi kita tulis P lah. Kamu jangan tulis huruf lain sebab dia kata jenama P. Okey, kita buat P. Dia mungkin beli pensel label P dengan warna merah pemadam dia. Jadi kita akan buat PM macam tu. So kemungkinan kita akan beli pensel jenama P dengan pemadam hijau. Jadi P hijau. Okey, pensel P dengan biru, pemadam biru, jadi P biru. Okey, PB lah singkatannya. Okey, sebatang pensel warna berjenama P dengan pemadam kuning. Jadi PK. Ni kesudahan dia yang ni lah. PM, PH, PB, PK. Okey, itu kesudahan. Okey, gambar rajah pokok ni, kan dia minta tadi rajah pokok, dia kena buat cabang-cabang. Okey, so label kamu sampai cabang yang pertama ni je. Okey, kalau dia tempat dia cabang lagi. Okey, so tak apa, jangan bimbang. Cabang yang mudah saja. Dia panggil rajah pokok, dia macam ranting pokok lah. Ada cabang-cabang ni. Okey, langkah kedua, senaraikan unsur bagi ruang sampel. Ruang sampel kita ni lah, yang kesudahan tadi. Ruang sampel sama dengan kesudahan tadi. Okey, ni dia. So ada lagi benda yang diminta. Bilangan, nyatakan bilangan pasangan. Bilangan pasangan ialah bilangan unsur. Jadi kita akan buat NS sama dengan, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. 4. Okey, siap lah semua. Okey, so kita sambung contoh lain. Muka surat yang sama, 283. Sekeping kad yang dipilih secara rawak daripada sebuah kotak. Okey, dalam sebuah kotak tu ada kad nombor 1 hingga 9. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey, so mula-mula kita kena buat, dia nak pertama, kedua, ketiga. Okey, kita senaraikan ruang sampel. Dia kata ada sebuah kotak. Kad dia ada nombor 1 hingga nombor 9. Jadi kita tulis kad nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini ruang sampel kita. Okey, jadi nombor 1 kita nak buat. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku. Dia nak suruh kamu abang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey, kita tengok contoh soalan 1. Nombor lebih besar daripada 5. Ada tak nombor lebih besar pada 5? Ni 5 lebih besar pada 5 iaitu 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi bila ada, kita akan buat mungkin berlaku. Okey, so nombor 2 Roman apa pula? Nombor dengan 2 digit. 2 digit ni maksudnya macam ni, 12, 83. Ni maksudnya 2 digit. Akan berlaku tak? Kita ada nombor 1 sampai 9 je. Boleh berlaku ke 2 digit? Nombor pun sampai 9 kan? So tak boleh lah. Tidak boleh. Tidak mungkin. Jangan buat tidak boleh pula. Kita ikut ayat dia. Tidak mungkin berlaku. Soalan ni kena baca banyak kali supaya takut salah jawab. Rugilah kan. Okey, faktor bagi 15. Okey, faktor bagi 15. Okey, macam mana faktor bagi 15? Tingkatan 1 dah belajar. Okey, 15 nak cari faktor dia, bagi dengan 1 dapat 15. Okey, 15 boleh bagi 2 tak? Tak boleh kan? Okey, bagi 3 dapat 5. Okey, lepas tu lepas bagi 3 bagi 4, tak boleh kan?
Okey, lepas tu lepas bagi 4 bagi 5. 5 dah dalam sini kan. Di stop. Di faktor dia 1, 3, 5, 15. Okey, ada nombor 1, 3, 5, 15. 15 memang tak ada dalam ni kan. Tapi dia ada 1, 3 dengan 5. So kita akan buat mungkin berlaku, tapi bukan semua kan. Jadi kita tulis mungkin berlaku. So, jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Dalam satu acara suka nikah, peserta perlu mengambil sekepingkat secara rawak daripada balang yang ada perkataan kasut. Senaraikan unsur bagi ruang. Dia nak senarai unsur dan ruang sampel bagi peristiwa untuk memilih konsonan. Konsonan selain daripada A, E, I, O, U kan. Vokal A, E, I, O, U. Okey, jadi sekarang kita senaraikan ruang sampel. Ruang sampel huruf dia ialah S kan. So senaraikan unsur dalam ruang sampel, kita tulis S tu lah. Kamu nak tulis perkataan ruang sampel pun boleh, tapi buang masa, kamu lebih mudah tulis S saja. Okey, so kita dalam balang tu ada huruf K, A, S, U, T. Okey, huruf dia tak ada yang sama kan. Kalau macam perkataan mada, ruang sampel dia ialah M, A, D saja. Sebab A dah ada dah, tak payah tulis banyak kali. So hanya tulis sekali saja. Ni contoh lah. Kalau ada huruf yang sama. So kasut ni tak ada huruf yang sama, dia setiap ni berbeza. Okey, so jadi A dia nak kamu senaraikan unsur dalam ruang sampel yang huruf dia ialah konsonan. Jadi huruf konsonan sama dengan huruf konsonan selain daripada A, I, O, U lah. Jadi K, S dan T. Okey, siap yang B. Macam tu je. Okey, huruf apa yang B? Huruf vokal. Huruf vokal A, E, I, O, U kan. Jadi A. Kalau nak senang kamu tanda K, S, T dah ambil kan. K, S nanti dah ambil. Yang tak ambil lagi A dan U lah. Okey, siap. Okay, kita baca contoh yang terakhir. Balang A, mesti ada balang B ni. Oh, ada. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. Balang B mengandungi huruf I, K, A dan N. Okay, so I, K dan A dan N. Okay, ni I. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad daripada balang B diambil secara rawak. Okay, so dia ada ambil balang A tu, balang B satu. Okey, senaraikan unsur bagi ruang sampel. Okey, so kalau nak buat macam ni, dia lebih sesuai kita buat gambar raja pokok. Okey, ni gambar raja pokok. Okey, balang A ada huruf I, balang B ada huruf I, K, A, N. Okey, so jadi kita nak buat kesudahan, kita ambil I dengan I, dapat I dengan K, I, K, I dengan A, I dengan N, I, N. Okey, jadi inilah kesudahan kita. Okey, so kalau macam ni kamu buat gambar raja pokok, tulis balang A, balang B, kamu dapat markah penuh dah. Okey, so selain pada tu kita dah tulis unsur. Dia kena tulis unsur dalam ruang sampel. Unsur dalam ruang sampel. Kita kena senaraikan unsur dalam ruang sampel, iaitu soalan A. Okey, jadi kita akan buat kita buat soalan A. Ruang sampel S kan. Jadi kita akan buat I, K, wala I ada kaki dengan kepala sikit. Lepas tu I, A. Lepas tu I, N. Okay, so tutup kurungan wajib. Okay, siap lah ruang sampel kita. Okay, seterusnya dia nak senaraikan unsur bagi ruang sampel yang memperoleh pasangan huruf yang ada huruf yang sama. Okay, ada hurungan yang sama, iaitu X. Okay, so jadi pasangan huruf yang sama iaitu X. Okay, so jadi apa yang akan kamu buat? Dia adalah peristiwa. Peristiwa ni adalah sebahagian daripada ruang sampel, iaitu peristiwa X di mana ada huruf dia sama. Huruf apa yang sama kat sini? Ni IK tak sama. Huruf apa yang sama ni? I je lah. Ni tulis I,
Okey, tulisan tak cantik. I. Okey, lepas tu tak lengkap kena buat kurungan ranting, kurungan ranting. Okey, siap. Itu je lah. Okey, so ni B yang pertama. B yang kedua, baca balik soalan. Dia nak apa? Sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Okey, peristiwa Y. Okey, peristiwa Y. Paling kurang satu huruf adalah konsonan. Okey, so I ni vokal dua-dua tak boleh. Vokal konsonan. Ni konsonan. Okey, ni I. Okey. Okey, ada lagi. Vokal. Okey, out. Lepas tu satu lagi. I N. Ni ada konsonan. Kalau dua-dua konsonan pun diterima sebab dia kata paling kurang sekurang-kurangnya satu huruf. Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih.